سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد، يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan saya nampak ramai yang sudah masuk untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini bagi meraih ilmu yang akan disampaikan ya. Alhamdulillah pagi tadi nampak awal tadi Kak Som kita bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Som atas doanya. Kita juga ada Zizi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Zizi. Aliza juga ada bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat semua. Sahabat dia ada S belakang tu, maknanya sahabat dia ramai. Okey, alhamdulillah. Ramai geng-geng dia kat sini ya Aliza ya. Alhamdulillah tak dapat bertemu secara fizikal, dapat bertemu secara maya orang kata begitu. Kita juga ada Kak Aisyah. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Sabahul khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Aisyah. Sabahun Nur. Alhamdulillah. Thank you so much admin for this FB live. Okay. Kak Nur kita juga ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah. Dr. Sakinah Sabtu. Benar dia sebut nama saya. Terima kasih. Kak Kamaria. Kak Nur. Kak Kamaria. Kak Nur Kamaria kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebut nama saya dengan sepenuh-penuhnya. Selamat pagi. Semoga dirahmati selalu. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Cantik. Love-nya warna biru ya. Kita ada Mas Niza. Okay, salam Ustazah. Salam Mas. Terima kasih bersama dengan saya. Kak Zah juga. Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah dapat jumpa lagi hari ini. Kita ada Cik Salimah. Terima kasih Cik Salimah dengan kita. Okay, ada Kak Mas juga. Selamat pagi yang sejuk. Yes. Pagi yang sejuk. Saya tunggu juga tadi masuk kan. Ramai juga tengok lambat je masuk ni. Mesti kesejukan, rasa liat juga ya nak duduk di hadapan laptop ataupun di smartphone masing-masing. Agak cuaca agak syahdu pada pagi ni. Kita ada Yani. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada juga Naznin. Kak Ram kita juga ada dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sakinah Sabtu admin dan teman-teman setaman. Masya Allah. Kak Ram ni dia jarang komen tau. Bila dia sekali-sekali komen tu luar biasa komennya. Setaman dia bagi kan. Okey, alhamdulillah. Muslimah semuanya macam mana kita pada pagi ni? Berada di muka surat yang keberapa? Sila letakkan di ruangan komen, nanti admin saya akan keluarkan jawapan yang diberikan di situ. Sila letak di ruangan komen. Kita akan mulakan muka surat yang keberapa, topik yang keberapa kan. Jadi teman-teman kita yang lain dapat dapat ikuti. Kita berada di page 198, last two paragraph. Ni yang susah sikit ni ya. Saya punya kitab ni lain sikit. Kak Som, poin 43. Muka surat 202 Ustazah. Lain pula muka surat Kak Som dengan Liza ni. Kenapa lain Kak Som? Kita berada di poin 43. Betul ke kita berada di poin 43? Poin 42. Okey. Kejap subhanallah. Ke saya salah? Sekejap, tengok yang lain. Sambungan poin 42 muka surat 198. Okey, ada tak Cik Salimah 206? Cik Salimah poin 42.
Kak Ram, poin 42, 198, last two paragraph. Kak Noh, 198. 198, 199. Saza muka surat lain. Okay. Tak baiklah Kak Noh. Suka tahu kacau saya. Muka surat saya lain, tahulah. Muka surat lain. Perbincangan belum habis. Poin 42. Okey, siapa tadi cakap 43 tadi? Ada tak? Kak Som. Kak Som betul Kak Som? Kak Som pergi mana minggu lepas? Terperanjat saya yelah sebab saya dah siapkan slide kan. Jadi kalau salah muka surat tu, salah poin tu agak berdengik. Agak berdengik juga ni. Kalau nak tiba-tiba masuk poin lain ni. Okey. Betul lah kita poin 42. Kita berada di poin 42, perbincangan belum lagi selesai untuk poin 42. Dan sebagaimana yang teman-teman sebutkan, kita berada di muka surat 198, tapi kalau saya lihat muka surat saya, kita berhenti pada hari itu muka surat 207. Okey, 207. Tadi Cik Salimah ni biasanya muka suratnya sama dengan saya. Jadi mungkin minggu lepas Cik Salimah terlepas pandang, kita berada muka surat 206, kemudian kita berhenti muka surat 207 dan hari ini. Kak Som, awak ni buat suspend je. Okay, sorry. Okay, kita salah. Awak ni buat suspend je. Saya dah kena macam mana kalau betul-betul. Poin 43, saya dah siapkan slide yang lain. Okay, tak apa. Kita lihat slide kita pada pagi ini. Kita berada di muka surat yang keberapa? Tadi ramai yang sebutkan kita berada di muka surat 198. Mungkin betul lah ya sebab muka surat saya berbeza dengan yang lain, tapi jika mereka yang ada kitab yang cetakannya berbeza tu tadi kan, sila lihat poin yang ke-42, mungkinlah sama betul lah sebab ramai yang disebutkan tadi kan, muka surat 198. Jika cetakannya sama dengan saya, kita berada di muka surat 207. Okey, muka surat 207 atau 198 tu tadi. Dan kita berada di poin yang ke-42 bertajuk maksiat mengkhianati pelakunya bagi bahagian yang kedua dan insya-Allah bahagian yang terakhir untuk pagi ini. Baik, kita baca di muka surat 207 perenggan yang terakhir. Okay, perenggan yang terakhir. Pengkhianatan yang dilakukan oleh maksiat pada diri kita lah. Bila seseorang dia melakukan kemaksiatan, jadi apakah yang akan berlaku kepada diri seseorang itu. Dan kita dah bincangkan pada sesi yang lepas bagaimana hati, lisan dan anggota tubuh mengkhianati orang yang dia ni melakukan kemaksiatan. Ada beberapa perkara yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Antaranya tentang nafsul mutmainnah, nafsul ammarah. Nafsul mutmainnah akan merudum kemudian dikuasai oleh nafsul ammarah. Banyak lagi perkara-perkara lain yang telah kita bincangkan. Jadi saya nak terus masuk kepada pengkhianatan maksiat dan saya tak nak refer balik lagi kepada perenggan-perenggan yang telah kita selesaikan perbincangannya. Terus kita masuk kepada perenggan yang terakhir di muka surat 207 yang bermula dari intinya. Intinya. Okey, ini bukan inti kuetat. Intinya, cari perkataan itu, kita akan mulakan pembacaan kitab daripada perenggan tersebut. Intinya. Okey, baik. Saya yakin ramai yang dah jumpa perenggan itu. Intinya ketika pelaku maksiat ditimpa musibah atau bencana, dia pun dikhianati oleh hati, lisan dan anggota tubuhnya tentang perkara yang paling bermanfaat untuknya. Minggu lepas cuti, minggu sebelumnya kita ada bincangkan perkara yang paling bermanfaat. Apakah yang dimaksudkan dengan perkara yang paling bermanfaat dalam konteks perbincangan kita untuk poin yang ke-42 ini? Siapa ingat? Boleh letakkan di ruangan komen. Okey, perkara yang paling bermanfaat untuknya. Kita ada bincangkan pada minggu lepas. Apakah yang dimaksudkan dengan perkara yang paling bermanfaat bagi diri kita? Bila seseorang dia melakukan kemaksiatan, hati, lisan, anggota tubuh badan kita
akan menyebabkan kita ini tidak dapat menggunakan perkara yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita. Jadi apakah perkara yang paling bermanfaat yang menyebabkan hati itu tidak boleh menggunakannya, pendengaran kita, lisan kita, bahkan seluruh anggota tubuh badan kita. Perkara yang paling bermanfaat tersebut tidak dapat digunakan. Okey, boleh letakkan di ruangan komen. Sekejap. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa kamu masuk? Okey. Okey, ada tak jantung nak terputus tiba-tiba bibik ni masuk rumah saya tu, oi. Ingatkan ada perompak tadi. Okey, macam mana? Ada jawapan apakah perkara yang paling bermanfaat untuk diri kita yang mana tidak dapat digunakan? Okey, bye. Macam mana? Tak tahu ya? Tak ingat? Tak ingat ke macam kalau tak ingat cakap tak ingat. Jangan diam je. Saya tak tahu sekarang macam mana. Manfaat tubuh badan. Okey, betul manfaat tubuh badan. Tapi sekarang ini kita ada satu statement kata tentang perkara yang paling bermanfaat untuknya. Apakah perkara yang paling bermanfaat untuknya? Ilmu pengetahuan. Okey, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Ini jawapan yang saya inginkan yang telah kita bincangkan pada sesi yang lepas. Jadi ilmu pengetahuan adalah perkara yang paling bermanfaat untuk tubuh badan kita, untuk hati kita, lisan kita dan anggota badan kita seluruhnya lah. Bila kita ni melakukan kemaksiatan, ilmu yang bermanfaat itu tidak dapat digunakan dengan sebaiknya. Kalaupun kita kata kita ni ada ilmu, kita tahu itu, kita tahu ini, tapi apabila seseorang itu dia melakukan kemaksiatan, perkara yang paling bermanfaat ini dia jadi sia-sia bagi diri dia. Okey, baik. Terima kasih kepada semua muslimah yang memberikan jawapannya di situ ya. Okey, baik. Kita lihat ya pada perenggan kita di sini. Hatinya tidak bertawakal. Jadi maknanya bagaimana perkara ini terjadi? Inilah yang menyebabkan hati, lisan dan anggota tubuhnya mengkhianatinya. Sedangkan hati, lisan dan anggota tubuhnya itu ada ilmu. Okey, sudah dihiasi dengan ilmu. Namun ilmu itu tidak dapat menyelamatkan dia. Ilmu itu kita kata mengkhianati dia lah. Sehingga hati dia itu tadi tidak dapat bertawakal kepada Allah. Sedangkan kita tahu kalau kita tak dapat sesuatu, kita nakkan sesuatu ataupun kita dah mengusahakan sesuatu, yang perlu kita lakukan ialah bertawakal kepada Allah. Jangan kita buat perkara yang bukan-bukan sehingga kita ini melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi hamba Allah yang tidak bertawakal. So di sini bila seseorang dia melakukan kemaksiatan, bermakna hatinya dah tak ada dah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang berlaku ataupun apa yang akan berlaku kepada diri dia. Dan kemudian kita lihat dia dikatakan di sini, bukan itu sahaja, yang mana hatinya tidak bertawakal, tidak merendahkan diri dan tidak kembali kepada Allah. Maksud tidak kembali kepada Allah ni dia tidak mahu bertaubat kepada Allah. Jadi orang ini walaupun kita kata dia ada ilmu,
dia ada ilmu pengetahuan, dia tahu banyak perkara dalam agama, tapi kerana dia melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, ia menjadi penyebab dia tidak boleh bertawakal, tidak merendah diri, dia rasa sombong, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia rasa tidak ada keperluan untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebut sebagai pengkhianatan yang berlaku dalam diri kita. Dan kalau kita lihat di sini, kalaupun orang ini dia dapat berzikir, jadi maknanya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, beliau jelaskan kepada kita, memang tak semestinya kalau orang ni dia melakukan kesilapan, dia itu langsung tidak boleh berzikir kepada Allah. Boleh tu boleh. Cuma kalaulah hati dia itu penuh sangat dengan kemaksiatan dan kalau dia tak bertaubat kepada Allah, kalaupun dia ni orang yang dapat berzikir, dia tidak mampu menyatukan antara hati dan lisannya. Hatinya terpisah dari lisannya sehingga zikir tidak dapat membawa kesan positif bagi dirinya. Maknanya bila dia menjadi orang yang berzikir kepada Allah, tapi hati dia tak ada link lah kita kata. Tahu tak ada link? Maknanya tidak ada kaitan. Okey, hatinya tidak ada kaitan dengan lidahnya yang berzikir. Kerana hatinya sudah dipenuhi dengan kemaksiatan. Dan zikir yang dilantunkan hanya sekadar pada lidahnya sahaja. Tidak memberi kesan pada jiwa dia. Tidak memberi kesan kepada diri dia untuk terus-terusan menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita lihat di sini dia jelaskan kepada kita lagi, kerana hatinya terpisah dari lisannya sehingga zikir tidak membawa kesan positif baginya. Ditambah lagi, hati dan lisannya terhalang dari apa yang disebutkan dalam zikir. Sehingga tidaklah dia berdoa atau berzikir melainkan dengan hati yang lalai dan main-main. Kita kalau zikir kepada Allah dengan hati yang lalai, dengan main-main ni, dia adalah perkara yang tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lihat saja Nabi SAW banyak mengingatkan kepada kita tentang doa. Doa ni sebenarnya adalah bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berdoa kepada Allah, antara syarat untuk diterimanya doa ialah apabila kita berdoa kepada Allah dengan hati yang benar-benar serius. Hati yang betul-betul kita serahkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu tidak boleh dipersembahkan di hadapan Allah dalam keadaan yang lalai. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah dan kalian yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkan doa kalian. Maksud dengan keyakinan inilah hati kita tidak lalai. Kan? Kemudian Nabi SAW juga ada menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata apa? Hendaklah kalian berdoa kepada Allah ni dengan hati yang penuh yakin. Ini mafhumnya ya, dengan hati yang tidak lalai. Secara mafhumnya begitu. Maknanya di sini nak tunjukkan kepada kita orang yang mana dia berdoa kepada Allah, dia berzikir kepada Allah. Tetapi kalau tidak disertai dengan hatinya, maknanya doa itu adalah doa yang sia-sia sahaja. Dia macam inilah muslimah. Kita kalau buat sesuatu, kalau kita tak lakukan ia dengan hati, kan, kita rasa tak best, betul tak? Kita rasa tak seronok bila ia tidak dilakukan dengan jiwa dan perasaan. Contoh kata, hari ni nak masak, tapi kalau nak masak tapi tak ada perasaan, rasa-rasa macam mana tu masaknya? Rasa-rasa masak tu jadi apa? Sebarang kan, tak kisahlah campak-campak. Memang kita kata selalu kita masak campak-campak. Tapi kalau orang yang tak ada hati, bila dia masak ni kan, tak kisahlah jadi apa, masak je lah. Yang penting makan lah, yang penting buat. Jadi dia macam gitu. Sedap ke, tak sedap ke kan. Dia tak kisah. Apa pun kita buat, kalau kita tak ada jiwa, tak sedap, cemplang. Cemplang, tak sedap. Betul lah. Sebab dia tidak ada jiwa yang disertai dengan perbuatan tersebut. Apa pun kalau kita belajar, kita kalau nak belajar, nak duduk di hadapan laptop ke, di hadapan TV kita ke apa, nak tengok kuliah ni, kalau tak ada hati, tak ada jiwa, jangan harap lah saya kata. Jangan harap orang nak duduk.
nak dengar betul-betul ni, tak ada. Orang kata dah sudahlah ya Allah, tak ada, aku ni tak kuasa lah. Dia orang kata, tak kuasa aku nak dengar suara Sakinah tu bebel. Panjang pun 1 jam nak duduk dengar. Tak ada. Sebab apa? Kita tidak menyertakan jiwa kita, hati kita dalam perbuatan tersebut. Begitu juga zikir, doa. Bila kita berdoa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, jika ia tidak disertai dengan hati kita yang benar-benar nak dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, zikir dan doa itu dia akan menjadi sesuatu yang sebarangan. Tak kisahlah, yang penting doa. Dia tu kan. Tak kisahlah, yang penting aku doa pada Allah. Tak kisahlah Allah nak terima ke tak terima ke, tu terpulanglah pada Allah, yang penting doa sudah. Dia tak boleh begitu. Kita nak doa pada Allah, yakin insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan terima doa saya. Begitu keadaannya. Keyakinan yang jitu. Maknanya hatinya tidak lalai. Hatinya betul-betul yakin dan mantap pada apa yang dilakukan. Terutamanya doa dan zikir itu tadi. Tapi kalau pelaku maksiat, orang yang melakukan dosa, sebagaimana yang baru dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah itu tadi, dia kata apa? Doa ataupun zikirnya tak dapat nak dihubungkan dengan hatinya itu tadi. Kerana hatinya sudah penuh dengan kelalaian. Lantaran maksiat yang dia lakukan dalam kehidupan dia. Dia doa macam dia tertolak. Macam nak kata, kita contoh, hati yang kalau dipenuhi dengan kemaksiatan, ilmu susah nak masuk. Bila nak masuk, dia akan macam terpantul, terkeluar. Dia begitu. Susah. Nak meresap, susah. Semuanya susah. Kerana dirinya dipenuhi dengan kemaksiatan. Jadi sebab itu kita kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya perkara yang memberikan manfaat kepada kita itu tadi, dia akan menjadi benteng agar kemaksiatan yang kita nak buat, kita dah ada ilmu tadi kan, ilmu tersebut dia akan jadi benteng. Saya tak boleh buat benda ni dosa. Saya tak boleh buat perkara ni akan bawa saya masuk ke dalam api neraka. Jangan buat perkara ni jahat. Ilmu itu dia akan bantu kita untuk tinggalkan kemaksiatan tersebut. Tapi kalau orang yang dia dah biasa melakukan kemaksiatan dan dia tidak mahu bertaubat kepada Allah, walaupun dia ada ilmu tersebut tak boleh untuk menjadi benteng bagi diri dia. Dia menjadi sesuatu yang sia-sia kerana hati dia dah tak boleh ada kaitan dengan apa yang dia miliki. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Setiap kali orang ini meminta anggota tubuhnya untuk membantu dalam ketaatan, mereka pun iaitu anggota tubuhnya itu tadi tidak mahu tunduk kepadanya. Maknanya anggota tubuh badan kita tidak mahu bekerjasama lah ya. Kalau kita ni jadi orang yang tegar melakukan kemaksiatan, tidak mahu bertaubat kepada Allah dan kemudian dengan keadaan yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi tiba-tiba nak buat amal soleh, maka di sini anggota tubuh badannya akan menolak untuk memberikan kerjasama bagi membantu dia melakukan ketaatan. Ni yang kita kata kerugian lah yang ada. Sebab kita pun kalau nak buat amal soleh ni, kita bukan kata semata-mata hati kita muslimah. Tapi kita perlukan kita perlukan kudrat, tenaga untuk melakukan amal soleh kita. Kita perlukan kekuatan yang ada pada anggota tubuh badan kita ini untuk bantu kita melaksanakan amal soleh tersebut. Kalau sekiranya hanya hati tak ada, kan macam mana? Badan semua nak bergerak untuk melakukan amal soleh tersebut. Dia tak jadi. Sebab tu anggota tubuh badan kita keseluruhannya akan membantu untuk kita terus-terusan melaksanakan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi ini. Dan kalau kita rujuk kepada perenggan yang berikutnya, disebutkan kepada kita begini. Semua kesan ini disebabkan oleh pengaruh dosa dan maksiat. Kenapa hati dia, lisan dia dan anggota tubuhnya itu tadi tidak mahu memberikan kerjasama kepada dia? Maksudnya mengkhianati dia itu tadi. Walaupun dia nak berzikir tapi hati dia tak boleh. Hati dia lalai. Maksudnya hatinya lalai. Tubuh badan dia tidak memberikan kerjasama. Kan nak solat, malaslah nak solat, tak payahlah solat. Badan tak nak bangun, semua tak nak ambil wuduk, tak nak apa. Dahlah sudahlah, malaslah, tak kuasa. Kenapa jadi sedemikian? Senang saja di sini.
Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan itulah pengaruh ataupun kita kata kesan daripada dosa dan maksiat yang dia lakukan, yang mana dia tidak mahu bertaubat kepada Allah lalu dia selesa dengan dosa dan maksiat tersebut. Dan dia kata di sini pelaku dosa itu seperti seseorang yang memiliki pasukan untuk melindunginya dari serangan musuh, tetapi dia mengabaikan, menyia-nyiakan, melemahkan dan memutuskan jalur informasi mereka. Maknanya begini, kita ada hati ya muslimah, kita ada lisan, kita ada anggota tubuh badan kita, yang mana semua ini kalau kita jaga ia dengan sebaik-baiknya, ia merupakan satu pasukan, satu tim lah kita panggil ya, satu tim yang akan bantu kita menggerakkan kita melakukan amal soleh. Kita ada semua ini untuk memberikan kepada kita dengan kemudahan supaya kita terus-terusan menjadi seorang muslimah yang salihah. Tetapi kerana kita mengabaikannya, kita ada tim. Bayangkan kalau kita ada satu pasukan, tapi kalau kita abaikan, kita tak kisahlah apa nak berlaku dengan tim kita. Contoh ada 10 orang. Kita cuma nak buat kerja seorang aja. Kan tak ada teamwork kita panggil gini kan. Tak ada teamwork. Tak apalah, tak kisahlah nak jadi apa dengan 10 orang tu. Yang penting aku nak buat perkara ni sendiri. Kita tak gunakan kumpulan kita tu tadi bagi menjayakan satu misi yang besar. Kita menyia-nyiakan mereka untuk bantu kita kerana keberadaan tim ini ataupun pasukan ini, dia akan memberikan satu impak yang luar biasa jika sekiranya kesemuanya bekerjasama dan akhirnya memberikan satu hasil yang begitu indah sekali ketika pekerjaan itu dilakukan secara bersama. Kerana kita pasti kita kata orang yang ada tim yang kuat, dia kebiasaannya dia ada penyokong. Dia ada support dia. Dia akan ada orang yang bantu untuk memberikan idea yang lebih baik, untuk membetulkan, untuk menghaluskan lagi apa setiap perkara yang tim itu lakukan. Tapi bayangkan kalau ketua ni nak buat kerja je sendiri. Apa hal dengan 10 tim, 10 anggota pasukan yang lain dia biarkan saja. Dia tak gunakan. Rosak. Dia tak jadi apalah, kalaupun kita kata dia buat sendiri pun dia berjaya, dia tak sama tau kalau sekiranya ke-10 orang ini bersatu dengan dia untuk melakukan pekerjaan itu. Dia pasti menghasilkan satu kesan, satu pengaruh yang lebih baik lagi. Sama juga dengan diri kita ni muslimah. Hati, lisan, anggota tubuh badan kita ni semua adalah tim. Pasukan yang akan membantu kita untuk beramal soleh. Tapi kalau kita abaikan hati kita, lidah kita, anggota tubuh badan kita, yang mana bagaimana pengabaian itu berlaku, okey, macam mana kita ni boleh menjadi seorang yang menyia-nyiakan, kita melemahkan anggota tubuh badan kita ini dengan kemaksiatan. Kita lemahkan hati kita bila kita buat dosa. Kita lemahkan lisan kita bila kita ni ucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kita lemahkan seluruh anggota tubuh badan kita bila kita buat perkara-perkara yang Allah haramkan. Dia jadi lemah. Kita sia-siakan tim ini dan kita kata, oh saya nak beramal soleh lah. Tapi macam mana kalau sekiranya hatinya tak ada, lisannya tak ada, anggota tubuh badannya pun disia-siakan, semuanya sakit kerana kemaksiatan yang dilakukan, hal itu tak mungkin dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Boleh? Sebab itu, dia mesti dengan syaratnya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang begini, muslimah kita kata, inilah kalau semasa kita hidup, perkara yang paling menakutkan itu tadi bila anggota tubuh badan kita tak dapat bekerjasama untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bayangkan bagaimana jika dalam keadaan kita ni bergelumang dengan dosa dan maksiat dan kita tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biarkan anggota tubuh badan kita itu juga selesa dengan dosa dan maksiat tersebut. Bayangkan bagaimana bila sakratul maut dia datang untuk mengakhirkan nyawa kita. Sedangkan pada saat kita di ambang kematian ini,
kita amat memerlukan tim ini ya, muslimah, pasukan ini bagi membantu kita agar sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Ini adalah perkara yang paling menakutkan. Apabila pelaku dosa dikhianati hati dan lisan ketika sakaratul maut. Ketika kita berada di ambang kematian itu, kemudian lidah kita tidak mahu bekerjasama dengan kita bagi mengucapkan la ilaha illallah. Anggota tubuh badan kita ini tak ada satu pun yang nak bantu kita, yang nak menggerakkan kita supaya kita mampu untuk mengakhirkan nyawa kita ini dengan kalimat yang sebaik-baiknya, iaitu la ilaha illallah. Ini adalah perkara yang amat menakutkan. Yang semua kita perlu gambarkan, perlu bayangkan jika itu berlaku dalam kehidupan kita. Yang seboleh mana ni muslimah kita dalam hidup ni? Kalau boleh kita nak mati dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Dalam keadaan yang mana kita ingat kepada Allah. Dalam keadaan yang mana lidah kita, lisan kita ini basah dengan zikrullah. Hati kita hidup dengan zikir kepada Allah. Begitu juga seluruh tubuh badan kita yang tadi digambarkan sebagai satu pasukan yang nak menggerakkan kita agar sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bayangkan, jika perkara ini berlaku, maknanya kita membiarkan diri kita berada dalam keadaan dosa dan maksiat sehingga ketika kita hidup, hati kita, lisan, anggota badan itu tak boleh nak memberikan kerjasama untuk kita menjadi seorang muslimah yang taat. Bayangkan dalam keadaan itu Allah Subhanahu Wa Taala tarik nyawa kita. Bagaimana? Ya muhasabah untuk diri saya dan kita semua. Itulah yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya paling menakutkan. Sebab tu pada perenggan yang berikut yang dikata terdapat perkara lain yang lebih menakutkan dan menyakitkan. Bila pelaku dosa ini dikhianati oleh hati, lisannya, kemudian ketika dia sedang menghadapi sakaratul maut atau dia hendak berpulang menuju Allah, bahkan tidak jarang dia terhalangi dari mengucapkan syahadah. Nak ucapkan syahadah susah. Seperti yang banyak disaksikan. Dalam kitab kita ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia datangkan kepada kita dengan contoh-contoh bagaimana orang yang dulu ketika dia hidup, dia ni banyak lalai. Ya? Dia jadi orang yang tak ingat Allah, tak nak berzikir kepada Allah. Dia sibuk dengan hal urusan dunia dia. Dia sibuk dengan apa yang dia nak lakukan sehingga akhir hayatnya ditutupi dengan perkara yang dia sibukkan itu. Kalau dulu dia seorang ahli perniagaan contohnya yang tak ada masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia sibukkan 24 jam hanya untuk perniagaannya, dia terlampau sibuk, akhir hayatnya akan ditutupi dengan keadaan yang sedemikian. Sebab itu saya nak kata begini muslimah, amat penting hidup kita ini kita memilih jalan yang betul. Jalan yang mana kita pilih itu ialah, yang maksud saya yang kita nak sibukkan ini, kita sibukkan dengan jalan yang betul. Sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, sibuk dengan menuntut ilmu, sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan amal soleh, sibuk nak bersedekah, sibuk buat perkara-perkara yang memberi manfaat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengambil nyawa kita dalam keadaan yang sedemikian. Maknanya husnul khatimah, sebaik-baik pengakhiran. Tapi kalau hidup kita sibuk mengumpat orang lain, hidup kita sibuk cari tahu cerita tentang orang lain, hidup kita sibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia,
Sibuk dengan perkara-perkara yang nak menyakitkan hati orang lain. Boleh jadi besar kemungkinan, sebab saya pun tak tahu bagaimana pengakhiran kehidupan kita masing-masing ya. Tapi yang kita bimbangkan, kalau orang ini dia sibuk dengan perkara-perkara maksiat, besar kemungkinan pengakhiran kehidupannya juga adalah begitu. Allah tutup hidup dia dengan perkara-perkara yang maksiat juga. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perkara yang paling menakutkan. Sedangkan cita-cita kita sebagai seorang yang beriman ni muslimah ialah untuk mati dalam keadaan yang sebaik-baiknya, untuk menutup kehidupan kita dengan amal soleh. Kalau kita nak mati ni, kalau boleh kita nak mati dalam keadaan kita bersedekah, kita nak mati dalam keadaan kita berpuasa, kita nak mati dalam keadaan kita menuntut ilmu contohnya, kita nak mati dalam keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Sebab itu penting kita ni sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat tutup kehidupan kita ini sebagai seorang wanita yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak nak baca ya semua contoh-contoh yang diberikan dalam kitab ini. Nanti boleh baca sebab panjang contoh-contoh yang diberikan, ada banyak yang disebutkan kepada kita di sini. Nanti boleh baca bagaimana disebutkan bila seorang penyair dia meninggal dunia, kalau hidupnya terlampau banyak dengan syair, yang menjadi penutup kalam dia adalah syair-syair dia. Bukan kalimat la ilaha illallah. Ini ada kisah-kisah benar lah yang dia muatkan di sini. Tapi kalau kita rujuk pada perenggan yang di muka surat 209 ni, kalau kitab saya di sini, setelah Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan tentang semua itu, dia kata apa? Jika seorang hamba mampu dikuasai dan dikendalikan oleh syaitan untuk berbuat maksiat kepada Allah, ketika kekuatan, fikiran dan daya ingatnya berada pada puncaknya, sehingga hati dan lisannya dilalaikan dari zikir kepada Allah. Maknanya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata kepada kita, masa kita ni ada kekuatan, sekarang ini ya, dalam keadaan kita ada kekuatan, dalam keadaan kita memiliki akal pemikiran yang sihat, jiwa yang mantap, semangat juang yang tinggi. Dalam keadaan yang begini, syaitan dia mampu menguasai kita supaya kita tinggalkan Allah, supaya kita banyak melakukan kemaksiatan bila seseorang dia dalam keadaan yang begitu lemah. Iaitu dalam keadaan sakratul maut itu, lebih-lebih lagi syaitan ambil peluang untuk menyesatkan kita agar jangan mengucapkan kalimat la ilaha illallah supaya ia menjadi pengakhiran lafaz kita sebelum kita meninggal dunia. Syaitan akan ambil peluang ini. Dia akan kata, masa dia sihat, masa dia mampu, aku boleh goda dia. Sekarang dia tengah di ambang sakratul maut ini, kenapa pula aku tak boleh nak goda dia? Lagi mudah aku nak goda dia supaya dia tak beriman kepada Allah. Begitu taktik dan trik syaitan. Dia akan ambil masa ini untuk dia akan ambil masa ini untuk dia habiskan kita cukup-cukup. Senang. Supaya kita akan bersama-sama dengan dia dalam api neraka. Tapi kalau seseorang dia ini adalah orang yang mana semasa hayatnya banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa nak berzikir kepada Allah, sentiasa nak melakukan amal ketaatan. Inilah yang tadi saya kata, tubuh badan dia akan bekerjasama dengan dia walaupun dalam saat-saat yang dia tak mampu itu tadi, untuk terus dia mantap beriman kepada Allah, untuk terus dia mantap berada di atas jalan ketaatan walaupun di saat-saat pengakhiran kehidupan dia. Dalam kitab kita ini, ya muslimah, ada satu ayat Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27. Okay, sila cari ayat itu, ada dalam kitab ya. Jika saya muka surat 209, saya tak pasti muslimah yang lain di muka surat yang keberapa. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebutkan tentang mereka yang selamat daripada perkara yang paling menakutkan itu tadi. Tadi kita dah sebutkan perkara yang paling menakutkan apabila kita tak boleh, apabila lidah kita, tubuh badan kita yang umpama satu pasukan ini tidak mampu untuk bekerjasama dengan kita ketika sakratul maut itu tadi,
untuk bantu kita sentiasa beriman kepada Allah, tapi ada di kalangan mereka yang selamat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Ucapan yang teguh ini ialah la ilaha illallah. Maksud ucapan yang teguh dalam ayat ini, surah Ibrahim ayat yang ke-27, ialah la ilaha illallah. Dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Semasa kita hidup, kita banyak melakukan amal ketaatan kepada Allah sehingga tubuh badan kita, anggota badan kita tidak boleh mengkhianati kita. Anggota tubuh badan kita akan bekerjasama dengan kita agar kita berada di atas jalan ketaatan itu tadi. Maka begitu juga bila dia dalam saat sakratul maut tersebut, hinggalah dia menjejakkan kakinya ke akhirat, Allah akan bantu untuk teguhkan hati orang yang beriman begini. Yang mana dia akan mantap, dia boleh mengucapkan la ilaha illallah dalam kehidupan dia dengan mudah. Tapi dengan syarat, dia mesti orang yang beriman, orang yang benar-benar jiwa dan raganya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang dia jaga agar bersih daripada dosa dan maksiat. Tapi jika orang ini dia adalah pelaku maksiat yang tidak mahu bertaubat, yang dia rasa tidak ada keperluan untuk dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sombong, dia tidak merendah diri, dia tidak ada tawakal kepada Allah. Allah kata apa dalam ayat ini? Wa yudillullahu zalimin. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Maknanya Allah biarkan orang-orang yang zalim, yang dia tidak mahu bertaubat kepada Allah, tidak mahu berzikir kepada Allah. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah boleh buat apa saja yang Allah inginkan kepada dia. Kita nak jadi orang yang beriman itu tadi, muslimah, yang Allah teguhkan hatinya dengan kalimat la ilaha illallah dalam apa jua keadaan. Ketika kita susah, ketika kita senang, kita suka, kita duka, kita nak menjadi seorang muslimah yang mana hatinya sentiasa teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Kita tidak mahu menjadi kategori yang kedua dalam ayat ini, yang Allah biarkan, yang Allah rasa aku boleh buat apa saja dengan orang ini. Sebab apa? Dia adalah orang yang zalim. Zalim pada diri sendiri dan zalim pada orang lain. Apa maksud kalau kita kata zalim pada diri sendiri? Kita kata kalau kita ini menzalimi diri kita sendiri, bermakna kita buat dosa. Kita sengaja bawa diri kita masuk ke dalam api neraka sedangkan kita tahu buat dosa ini adalah perkara yang sia-sia. Buat dosa ini adalah perkara yang akan bawa kita kepada satu hal yang boleh merosakkan. Allah Subhanahu wa taala akan timpakan azab bagi orang yang melakukan dosa. Kita tahu tentang hal itu, tapi kita buat, bermakna kita menzalimi diri kita sendiri. Itu tak campur lagi kalau kita menzalimi orang lain, muslimah. Dan maaf saya kata ya, kebiasaannya orang kalau dia selesa menzalimi diri dia sendiri, besar kemungkinan dia boleh menzalimi orang lain. Kerana dia pun dah tak nampak dah dosa yang dia lakukan pada diri dia ni. Apatah lagi dia nak nampak dosa yang dia lakukan pada orang lain. Sebab itu begini muslimah, kita hendak dalam hidup kita ini ya, supaya kita tidak jadi orang yang lalai. Yang mana orang yang lalai ini, dia akan jauh dari husnul khatimah. Orang yang lalai, dia akan jauh dari husnul khatimah. Orang yang lalai, dia tidak mengindahkan perintah Allah. Kerana apa? Dia ni orang yang menyembah hawa nafsunya.
Maksudnya mengikut keinginan nafsunya yang jahat ini. Ya, apa sahaja nafsu dia inginkan, perkara-perkara yang tidak baik, dia akan ikut. Ini maksud menyembah hawa nafsunya. Dan lisannya kering dari zikrullah. Ini adalah orang yang lalai. Yang mana dia jauh dari husnul khatimah. Sedangkan dalam hidup kita ini, saya nak tutup ya, perbincangan poin kita di poin yang ke-42 ini dengan sebuah hadis yang mana kita nak tutup kehidupan kita dengan sebaik-baik pengakhiran. Sebaik-baik penutup ni. Nabi ingatkan kepada kita dengan amal soleh. Orang yang mana dalam kehidupan dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, orang ini dia mengucapkan la ilaha illallah. Ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah. Ini janji Nabi yang mana Nabi kata orang yang dia ini mengucapkan la ilaha illallah kerana mencari wajah Allah, maksudnya kerana Allah. Dia tidaklah mengucapkan zikir ini kerana nak perhatian manusia. Tidaklah dia mengucapkan zikir ini kerana dia nak orang puji dia sebagai orang yang banyak mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi kerana apa? Kerana Allah. Itu sahaja. Dia mengharapkan keridaan Allah. Dia mengharapkan pahala daripada Allah. Dan Nabi kata, khutimalahu biha. Lalu kemudian amalnya ditutup dengannya. Maknanya dia mati dalam keadaan yang sedemikian. Dakhalal jannah. Orang yang begini, Allah masukkan dia ke dalam syurganya. Begitu juga Nabi kata, wa man sama yauman ibtigha'a wajhillah. Siapa yang dia berpuasa kerana dengan satu niat yang sama sebagaimana tadi juga. Dengan niat kerana mendapatkan keredaan Allah, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, khutimalahu. Dia juga menutup amalnya dengan amalan puasa itu tadi. Dakhalal jannah. Orang yang begini dia masuk ke dalam syurga Allah. Begitu juga di pengakhiran hadis ini. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kalau sesiapa yang mana dia tasaddaqa bi sadaqatin, dia bersedekah dengan satu sedekah. Tak kira lah 10 sen ke, 5 sen ke kan? Tak kira. Tapi yang penting dia lakukan ialah kerana Allah. Ibtigha'a wajhillah. Ya, sama juga kerana Allah. Khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan dia tutup kehidupan dia ini dengan amalan sedekahnya tersebut. Sama juga keadaan dia, Allah akan masukkan dia ke dalam syurganya. Senang kata begini muslimah. Hidup kita ini, bila kita banyak melakukan amal ketaatan. Dan kena ingat, kita tak pernah tahu bila kita akan meninggal dunia. Dalam keadaan yang bagaimana kita akan mengakhirkan hidup kita ini. Kita tak pernah tahu. Tapi yang kita tahu sekarang ini ialah, apa yang perlu kita buat sekarang ini ialah memperbanyakkan amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan usaha kita memperbanyakkan amal soleh kita, banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak melakukan solat sunat, di samping solat fardu kita tu, jangan lupalah itu memang kena buat. Kan? Dalam keadaan yang kita banyak berbakti kepada kedua ibu ayah kita, berlaku baik kepada orang ramai, berlaku baik kepada makhluk. Maknanya kita buat kehidupan ataupun kita hiasi hidup kita ini dengan amal soleh, amal kebaikan. Yang mana kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita jaga juga hubungan kita sesama makhluk. Dengan manusia, dengan haiwan, jaga hubungan kita ini. Mudah-mudahan bila kita mati, kemungkinan Allah ambil nyawa kita ini dengan salah satu daripada amalan yang kita lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah sebaik-baik pengakhiran. Tak semestinya kita mati dalam keadaan yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Siapa tahu kita mati dalam keadaan yang kita sedang berpuasa.
Siapa tahu kita mati dalam keadaan yang kita telah melakukan sedekah pada hari itu. Siapa tahu dalam keadaan kita sedang berbakti kepada kedua ibu ayah kita ataupun kita membantu orang lain, itu juga adalah amal soleh. Inilah pengakhiran yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Yang perlu menjadi cita-cita seorang yang beriman kepada Allah. Kerana hidup kita bukan hanya di dunia ini, muslimah. Hidup kita, kita ada alam barzakh. Kita ada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Perjalanan hidup kita masih jauh. Tapi amalan kita begitu singkat. Untuk sebuah perjalanan yang begitu jauh, Allah beri kepada kita dengan peluang untuk hidup di dunia ini dalam keadaan yang begitu singkat. Tujuannya ialah beribadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Tidak kira masa, tidak kira dalam apa jua keadaan. Ibadah kepada Allah, taat kepada Allah adalah kunci untuk kita mengakhirkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Alhamdulillah selesai kita membincangkan poin kita yang ke-42. Saya tak baca semuanya kerana saya simpulkan sahajalah ya perbincangan yang ada pada poin kita yang ke-42. InsyaAllah kita akan masuk pada poin yang berikutnya, poin yang ke-43 pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kelapangan masa dan juga semangat juang yang tinggi ya untuk terus-terusan menuntut ilmunya. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.